Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pimpinan majlis Kombinasi Intelektual Kehakiman Bervisi. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Jika tidak kerana bintang, tak akan bulan kelihatan tinggi. Jika tidak kerana syarahan, tidak mungkin saya berada di sini. Hadirin dan hadirat, berdirinya saya di sini pada hari ini ingin menyampaikan sedikit dogma berpandukan tinta dan wacana menerusi tajuk pidato saya pada hari ini, iaitu penyalahgunaan bahan. Baiklah, bagi memudahkan pemahaman seisi dewan hari ini, eloklah saya mentakrifkan dahulu mauduk saya pada hari ini. Penyalahgunaan ditakrifkan sebagai perihal penyalahgunaan sesuatu sama ada dadah, kuasa, tenaga ataupun kerjaya. Manakala dadah pula ditakrifkan sebagai dua perkara. Perkara yang pertama adalah ubat-ubatan, manakala perkara yang kedua adalah bahan yang mampu memudaratkan seseorang itu jika penggunaan secara berlanjutan hingga membawa kepada kematian. Baiklah, saya akan mentakrifkan pula daripada segi konseptual yang saya akan bawa dalam pembinaan saya pada hari ini. Penyalahgunaan dadah saya takrifkan sebagai penyalahgunaan bahan terlarang melibatkan perlakuan yang secara berulang-ulang dan dapat menimbulkan perasaan gembira yang secara berlanjutan ataupun kedaging demi melarikan diri daripada dunia yang nyata. Baiklah, pada hari ini saya akan membawa 3 penghujahan saya. Penghujahan saya yang pertama adalah pendedahan kepada penyalahgunaan dadah. Manakala penghujahan saya yang kedua iaitu risiko penyalahgunaan dadah, dan yang terakhir iaitu yang ketiga, rawatan dan pemulihan kepada penyalahgunaan dadah. Baiklah, saya akan membawa hujah saya yang pertama di bawah lembayung kata pendedahan kepada penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah ataupun bahan terlarang melibatkan pola songsang penyalahgunaan dadah yang sekiranya boleh mengganggu kehidupan seharian. Penagih dadah cenderung menggunakan dadah secara berterusan walaupun mempunyai masalah dalam institusi keluarga, mempunyai masalah disiplin di tempat kerja maupun mempunyai masalah keuangan. Baiklah, apakah penagihan dadah yang sebenar? Penagihan dadah ditakrifkan sebagai apabila seseorang itu hidupnya bergantung 100% kepada penggunaan dadah. Penagihan dadah akan bermula apabila seseorang itu menaikkan bilangan dos yang diperlukan dalam sehari-harian dan mula menunjukkan sifat-sifat ketagih apabila dadah diberhentikan, dan juga seseorang itu juga akan mula agresif apabila bekalan dadah tidak dapat disediakan. Jadi, saya akan bincangkan apakah istilah-istilah yang perlu kita ketahui pada hari ini. Istilah yang pertama adalah dadah psikoaktif. Dadah psikoaktif adalah sejenis dadah yang mempunyai kesan terhadap kehidupan seharian. Contoh dadah-dadah ini adalah valium dan juga ganja. Baiklah, manakala dadah bukan psikoaktif, iaitu dadah yang tidak memberikan kesan sampingan dalam kehidupan seharian. Contohnya rokok elektronik dan juga rokok daun. Baiklah, istilah yang ketiga ialah kebergantungan. Seorang penagih dadah haruslah bergantung 100% kepada dadah untuk kehidupan seharian. Mereka juga akan merasa gelisah apabila tidak mendapat bekalan dadah mereka daripada pengedar-pengedar mereka. Baiklah, saya teruskan di hujah kedua saya di bawah lembayung kata risiko penyalahgunaan dadah. Saya akan membincangkan mengenai 7 risiko penyalahgunaan dadah dari segi fizikal, janin, saraf, hati, sosial, mental dan emosi, dan juga otak. Fizikal akan mempengaruhi dadah, akan mempengaruhi sistem pernafasan, saraf jantung dan juga metabolisme dan otak-otak. Maafkan saya. Baiklah, yang kedua, dadah juga akan mengakibatkan fungsi otak terganggu sehingga menyebabkan sawan.
Baiklah, bergerak kepada risiko yang kedua, iaitu kepada risiko terhadap janin. Saiz kepala janin akan terlalu kecil berbanding muka, manakala yang seterusnya mengalami kekurangan berat badan dan seterusnya mengalami kecacatan. Risiko yang ketiga ialah mengenai saraf. Dadah juga akan merosakkan saraf anda yang terdapat di dalam tubuh badan. Seterusnya, dadah juga menyebabkan kecenderungan mendapatkan pelbagai jenis penyakit seperti sindrom Winnik-Korsakoff dan juga kerosakan sel-sel otak yang seterusnya membawa kepada komplikasi psikiatri. Baiklah, kita bergerak kepada risiko penyumbatan gangguan dadah dan mengakibatkan kerosakan hati. Hati yang mengalami kerosakan yang serius seperti sitosis hati yang boleh membawa maut dan seterusnya mengurangkan kemampuan hati untuk berfungsi dengan lebih sempurna. Baiklah, bergerak kepada sosial, penagih-penagih dadah juga akan hilang tumpuan dan juga kurang berpedulian terhadap keadaan sekeliling. Prestasi mereka juga di tempat kerja maupun di sekolah akan menurun. Baiklah, bergerak kepada mental dan emosi, seseorang yang mempunyai ketagihan dadah juga akan mengalami sejenis sindrom yang dapat menyebabkan kerosakan otak dan kurang untuk berfungsi dengan baik otak mereka. Dan seterusnya, kita bergerak kepada risiko yang terakhir, iaitu risiko terhadap kerosakan otak. Otak, iaitu organ utama kita, akan rosak jika penyalahgunaan dadah secara berlanjutan dan tidak dapat dihalang. Baiklah, nampaknya masa mencuri kita, tapi saya akan meneruskan dengan hujah saya yang ketiga, iaitu rawatan dan pemulihan kepada mangsa penyalahgunaan dadah. Baiklah, terdapat pelbagai cara untuk kita rawat penyalahgunaan dadah ini. Jadi saya hanya akan membentangkan 3 sahaja, iaitu mereka ini dapat mencari bantuan pemulihan kepada penagihan di AADK ataupun anti dadah kebangsaan yang bertapak di Malaysia. Mereka juga mampu merawat masalah penagihan mereka apabila mereka mampu memupuk semangat percaya akan diri sendiri. Mereka juga haruslah berkemahiran dalam menyesuaikan diri dalam sesuatu situasi. Baiklah, setakat ini sahaja peminatan saya pada hari ini. Jika ada silap dan salah, itu secara terusnya daripada saya, dan yang baiknya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.